dari segi sesuatu yang di mana kita andaikan Malaysia ada comparative advantage. Ya, itu juga tak boleh jadi nombor satu. Ya. Jadi kita lihat di sini bahawa apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan nilai tinggi, sebenarnya perkhidmatan seperti pendidikan memang ada banyak perkembangan pendidikan, tetapi perkhidmatan pendidikan itu sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa sangat. Ya, kalau kita lihat dari segi kemerosotan nilai tenaga kerja yang dimaksudkan, itu sebenarnya dikaitkan dengan kemunduran yang dicapai dari segi perkhidmatan. Ada beberapa unsur dalam RM10 yang sebenarnya ini saya menganggap bahawa ini konsep-konsep warisan, ya, yang diwarisi dari dulu, dari zaman Pak La, yang akan dilupakan saja. Ya. Sikap mereka yang berkuasa sekarang ialah pertanian tidak akan sampai ke mana-mana. Ya. Dan juga kita dari 5 koridor yang disebutkan sekarang, sebenarnya 4 itu jangan harap. Ya. Yang satu mungkin Iskandar. Ya. Atas sebab-sebab politik tetapi juga sebab-sebab geografi yang berkaitan dengan hubungan dengan Singapura. Yang lain itu jangan harap. Okey. Baik, di sini saya akan menunjukkan beberapa raja untuk memberi gambaran beberapa poin yang saya telah sebut tadi. Ya. Di sini kita dapat lihat bahawa sektor perkilangan, ya, sedang sebenarnya mengecut. Ya. Ini sektor perkilangan. Ya. Sudah mengecut di sini. Ya. Yang besar, yang terus kembang itu, yang kuning itu ialah perkhidmatan. Okey, ini juga menunjukkan poin yang sama. Jadi dari segi sumbangan pada KDNK pada tahun 2000, sumbangan ialah 1/3, ya, 33%. Pada 2009 sudah jatuh kepada satu suku, hampir satu suku, 26.6%. Ya. Sedangkan perkhidmatan terus berkembang. Ya. Dari segi pekerjaan memang sektor perkhidmatan sedang berkembang. Tetapi sektor perkhidmatan ini merangkumi segala-galanya. Ya. Ada perkhidmatan yang, ya, nak katakan nilai rendah pun mungkin tidak. Ya. Dia lebih rendah upah dari segi kalau dibanding dengan sektor pertanian misalnya. Ya. Status pekerjaan kita dapati bahawa pekerja masyarakat Malaysia ini sebenarnya merupakan masyarakat pekerja, ya, di mana 3 suku daripada masyarakat Malaysia bersifat mereka yang bekerja makan upah, ya, makan gaji. Dari segi agihan penduduk kita dapati bahawa lebih pada 60% sekarang tinggal di bandar. Dan ini penting, dari saya tambah ini untuk dari segi politik ini penting lah, ya. Andaian kita tentang sifat masyarakat, termasuk masyarakat Bumiputera, masyarakat Melayu di Semenanjung sudah banyak berubah kalau dibanding dengan dulu. Dari segi trend kemiskinan mengikut angka-angka resmi, dan saya tidak mempersoalkan angka resmi sangat, dia sebenarnya 3.8%. Kalau dibanding dengan tahun 2007, saya tidak tunjuk 2007, sebenarnya naik sikit. Ya, kalau tak silap saya 2007 3.5 ataupun 6. Ya, so kadar kemiskinan telah naik sikit, tapi ini mungkin akibat daripada krisis antarabangsa. Ya. Baik, kalau kita lihat kadar kemiskinan memang telah jatuh, tetapi banyak berkurangan. Ya, keturunan itu banyak berkurangan sejak krisis tahun 97-98. Dari segi nisbah pendapatan antara kaum, ya, sudah banyak berkurangan. Ya. Nisbah antara Cina dengan Melayu sekarang 1.38. Antara Cina dengan India dengan Melayu 1.1. Ya. Jadi kita boleh katakan bahawa dari segi ini DEB telah banyak berjaya. Ya, dari segi mengurangkan ketidaksamaan pendapatan antara kaum. Antara bandar dengan luar bandar tidak banyak berubah, ya, tapi yang lain itu antara kaum banyak berubah. Dari segi pemilikan, dan inilah yang mereka heboh
yang mereka berminat sangat ini, kalau kita lihat dari segi pemilikan saham, sebenarnya peratus saham yang dimiliki Bumiputera tidak banyak berubah semenjak awal tahun 80-an. Ya. Awal tahun 80-an sudah dekat 20%, hampir 20%. Ya. Sekarang 22%, ya. Tidak banyak berubah. Apa sebabnya? Sebabnya kerana bila Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia mengambil sikap bahawa bukan sektor awam yang pegang bagi pihak masyarakat Bumiputera, tetapi dia nak swastakan. Dia nak bagi pada kroni-kroni dia. Dan inilah, jadi dia dihadiahkan pada kroni dia dengan harga murah ataupun kadang-kala percuma. Kemudian mereka jual, ya. Mereka jual sebab mereka akan dapat pendapatan dengan cara itu. Ya, kalau mereka berhutang untuk beli saham itu, sudah tentu mereka mesti jelaskan hutang. Jadi mereka jual saham itu, dan ini sudah tentunya terus mengurangkan bahagian yang dimiliki Bumiputera. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kira pendapatan Bumiputera keseluruhannya telah meningkat sebanyak 8% setahun selama 4 dasawasa, 4 dekad. Ya, telah 8% setahun, ya. Ada tahun yang kurang, ada yang lebih, tapi pukul rata 4% setahun compound, ya. Bagi mereka yang masih ingat kira-kira, ya, compound ini bukan simple interest, ya, compound interest rate. Ya. Jadi ini peningkatan yang cukup besar, cukup tinggi, ya. Tetapi kalau kita lihat dari segi ini, kita lihat bahawa peratusan itu tidak meningkat. Itu tidak meningkat akibat daripada dasar yang dilaksanakan, ya. Akibat daripada dasar yang dilaksanakan. Baik. Di sini saya ingin menekankan bahawa semenjak krisis 97-98 dan perubahan dari segi kerajaan, apa yang berlaku ialah bahawa ekonomi kita terus tumbuh kerana perbelanjaan awam, perbelanjaan kerajaan. Pelaburan swasta itu hampir tidak ada. Ya, tidak kembang, ya, memang tidak kembang. Nah, ini dapat dilihat di sini bila di mana yang merah itu menunjukkan kadar pelaburan domestik, ya. Dan pelaburan asing tidak banyak berubah, ya, berubah sikit tapi tidak berubah banyak. Tetapi saya ingin ingatkan, ya, bahawa yang penting untuk ekonomi Malaysia, ya, lebih daripada ekonomi Singapura dan sebagainya, ialah pelaburan dalam negeri. Ya. Pelaburan asing akan ikut pelabur-pelabur dalam negeri. Pelabur dalam negeri tidak menunggu pelaburan asing, pelabur asing. Ya. Pelabur asing yang melihat apa yang dibuat oleh pelabur dalam negeri. Jadi kalau pelabur dalam negeri tidak melabur, pelabur asing tidak melabur. Oleh kerana itu, peratus itu terus lebih kurang sama. Ya. Ini penting. Kerana kita di Malaysia ni selalu fikirkan pelabur asing sebagai yang akan menjanakan ekonomi negara. Sebenarnya ini adalah sesuatu kesilapan yang besar. Ya. Kita patut memikirkan pelabur dalam negeri. Baik. Rajah ini jelas menunjukkan bahawa semenjak 98 kita dapati bahawa pelaburan swasta telah jatuh dan pelaburan awam yang telah banyak meningkat. Ya. Dan juga kita dapat lihat di sini bahawa perbelanjaan kerajaan, ya, ini yang telah banyak meningkat, ya, yang dapat mengekal kadar pertumbuhan pada peringkat antara 4 sehingga 6%. Ya.